Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, untuk kimia ni, cikgu dah, walaupun awak dah start kelas face to face, but since ada giliran seminggu-seminggu, cikgu rasa sangat a waste of time lah for me kalau cikgu nak kalau cikgu nak ajar 2 kali kan. So, cikgu pernah dapat, cikgu dah tanya kelas tadi yang 4 progresif tadi, cikgu rasa better kalau cikgu buat cikgu teruskan dengan video. Awak tengok awal-awal, datang sekolah kita bincang soalan. Okay, now kita akan mulakan dengan larutan piawai lah. Okay, so apakah itu larutan piawai? Kita akan tengok apakah itu larutan piawai ya. Nama je piawai. Apakah itu maksudnya piawai? Okay, larutan piawai ni ialah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Maksudnya larutan piawai ni larutan yang kita dah tetapkan kepekatan ni. Okay, kita dah tetapkan kepekatan. So maksudnya macam ni. Macam kalau kita nak buat eksperimen kan. Kalau kita nak buat eksperimen, kalau let's say lah kita nak gunakan kali ke asid ke kan. Saya bagi tahu dekat dekat pembantu makmal tu. Cikgu cakap, okey saya nak buat eksperimen hari ni. Okey, so saya nak awak sediakan asid hidroklorik boleh? Okey, cikgu saya nak awak sediakan asid hidroklorik tu. Saya nak awak sediakan 500 cm padu asid hidroklorik sebanyak 500 cm padu. Saya nak awak buat kepekatan yang 500 cm padu tu 0.2 mol per dm padu. Faham tak? So maksudnya ini adalah arahan bagi cikgu bagi dekat pembantu makmal untuk disediakan untuk eksperimen awak. Faham Okey, so maksudnya apa pembantu makmal tu kena buat supaya dia dapat sediakan 500 cm padu asid hidroklorik yang berkepekatan 0.2 mol per dm padu. Contoh dia macam itulah. Faham tak? Ini maksudnya itulah larutan piawai. Larutan yang kita dah tetapkan kepekatan dia. Mengikut berapalah isi padu dia. Okey. Okey, dalam menyediakan larutan piawai dia kata jisim zat terlarut dan isi padu isolin merupakan parameter yang disukat dengan tepat. So maksudnya kalau nak sediakan larutan piawai, awak kena tahu berapa gram. Contohnya kalau asid hidroklorik ke apa-apa garam yang lain lah kan. Awak kena tahu berapa jisim yang awak perlukan. Dan juga isi padu isolin tu very important untuk awak tahu berapa cm padu, berapa banyak yang diperlukan. Okey. So untuk menjadikan kepekatan yang kita nak tu. Itu yang maksud dia. Kita pergi tengok next. Alright. Kaedah nak sediakan larutan piawai ni ada 2. Okey. Ada tu, yang pertama, menyediakan larutan piawai daripada bahan pepejal. Maksudnya daripada bahan pepejal ni macam ni. Okey. Dalam botol ni kau ada contohnya dalam botol ni ada pepejal ataupun serbuk. Okey. Serbuk serbuk apa? Kuprum 2 sulfat. Okey. Kuprum 2 sulfat SCuSO4. Okey. So awak ada pepejal serbuk kuprum 2 sulfat. So awak nak sediakan kuprum 2 sulfat dalam bentuk larutan. Awak nak sediakan kuprum 2 sulfat dalam bentuk larutan. Awak nak 1000 cm padu dan dia punya kepekatan dia awak tetapkan 0.5 mol per dm padu. Faham tak? So maksudnya sekarang ni awak nak sediakan larutan yang berjumlah 1000 cm padu dan kepekatan larutan yang 1000 cm padu yang awak nak tu ialah 0.5 mol per dm padu. So apa yang korang buat? Korang kena buat sedikit pengiraan untuk tahu berapa gram yang korang nak kuprum 2 sulfat yang korang kena masuk dalam ni untuk korang campurkan supaya awak boleh sediakan yang larutan piawai yang awak letakkan. Faham? Ini kalau gunakan pepejal. So memang akan ada pengiraan dia sikit. Pengiraan tu macam mana cikgu? Benda ni awak dah belajar sebelum. Cikgu akan ada lagi lah. Dan yang kedua, awak boleh sediakan larutan piawai melalui pencairan larutan aqueous. Okay, pencairan larutan aqueous. So maksudnya macam ni. Ada juga kita panggil larutan stok lah. Larutan aqueous ni larutan stok. So maksudnya contoh ni, ini adalah larutan asid hidroklorik. Yang ni asid hidroklorik ni dalam bentuk cair. Tetapi dia sangatlah pekat. Contohlah berapa kepekatan ni? Cikgu bagi je lah. 10 mol per dm padu. Kalau 10 mol ni pekat ni weh. Kalau kena tangan ni memang terhakis lah. So daripada 10 mol ni awak nak cairkan dia. Bukan nak cairkan dia. Maksudnya awak nak sediakan larutan yang awak nak. Okey. Awak beritahu pembantu makmal. Pembantu makmal,
boleh tak tolong saya sediakan, saya nak 1000 cm padu asid hidroklorik ni. Kepekatan dia awak tolong sediakan 0.2 mol per M padu je. So maksudnya sekarang ni yang daripada pekat ni kau kena buat pengiraan supaya kau boleh sediakan larutan yang 0.2 mol per M padu pekatan dengan jumlah 1000 cm padu. Awak faham tak maksud cikgu? So yang pertama caranya ialah guna bahan pepejal, benda yang pepejal, serbuk ke apa. Yang kedua, kau ambil larutan yang pekat untuk kau cairkan mengikut apa yang kau nak. Macam tu Ini kita panggil dia larutan stock. Stock solution lah, larutan stock. Maksudnya larutan yang daripada pekat kau boleh cairkan. Macam tu Okay, now. Ini dua kaedah kalau nak cari larutan piawai. Satu menggunakan bahan pepejal, satu lagi menggunakan bahan larutan aqueous yang pekat lah. Okay. Alright Kita tengok next. Okay, penyediaan larutan piawai daripada bahan pepejal. Okay. Yang ni kalau daripada bahan pepejal. Yang ni punya cara yang pertama bahan pepejal. Kita tengok bahan pepejal dulu. Cara dia dulu Cara dia dulu. Okey, contohlah awak nak menyediakan larutan natrium karbonat. Awak nak menyediakan larutan natrium karbonat. Okey, awak nak sediakan larutan natrium karbonat. Okey, awak nak sediakan larutan natrium karbonat. Tapi natrium karbonat awal-awalnya awak kena dia adalah awal-awalnya ialah serbuk. Awak ambil benda tu daripada serbuk dia. Okey. So, contohnya awak dah tetapkanlah saya nak sediakan 500 cm padu natrium karbonat dengan dia punya kepekatan 0.5 mol per dm padu. Yang ni awak nak kena sediakan. Okey, faham Yang ni Okay, so now apa yang cara? Cikgu terangkan cara dulu bagi dia singkat sikit. Awak kena buat pengiraan tau berapa banyak natrium karbonat awak perlukan. Okey. Bila dah buat pengiraan, awak timbang berapa banyak yang perlukan melalui pengiraan tu. So apa yang korang kena buat, pepejal natrium karbonat tadi yang korang dah timbang yang berapa yang korang perlu, korang letak kat dalam bikar. Okey? Letak dalam bikar and then campurkan air suling. Dah campur air suling tu, korang kacau. Korang kacau dulu menggunakan rot kaca supaya dia larut. Okey? Untuk larutkan pepejal natrium karbonat tu tadi. Okey. And then, korang kena masukkan yang larutan yang korang dah campur tadi kat dalam kelalang volumetrik. So, kelalang volumetrik ni bentuk dia. Bawah ni dia lepek lah. So, korang kena gunakan kelalang volumetrik. Okay, ni kelalang volumetrik. Okay, kelalang volumetrik, dia akan ikut berapa yang korang nak. Maksudnya, kalau korang nak 500 cm padu, korang kena guna kelalang volumetrik yang nilai dia 500 cm padu. Dia banyak isi padu kelalang volumetrik tu. Ada yang 1 liter, ada yang 500 cm, ada yang 300, ada banyak. So, apa yang korang nak sediakan 500 kan? Contohnya kan, cikgu ambil contoh kan. So, korang kena pilih yang 500 cm padu. So, kalau korang nak tahu kelalang volumetrik ni kan, ni bentuk dia macam ni lah. Lebih kurang lah. Okay. Dia ada satu macam dia punya aras dia. Aras ni lah awak kena isi air sampai sini untuk menjadikan dia 500 cm padu. Faham tak? So, apa yang you kena buat, yang korang dah kacau ni, pekat sikit lah kan. Korang letak sikit je air, tak sepenuhnya 500 lagi kan. Kita letak sikit dulu kan. So, untuk kita larutkan je dulu kita untuk senang kita kacau. So, apa yang korang kena buat, korang kena tuangkan larutan ni kat dalam kelalang volumetrik ni. So, kelalang volumetrik ni nak masukkan, kau jangan terus masukkan menggunakan bikar. Sebab kebarang kalian untuk dia menjelajah-jelajah tumpah itu adalah tinggi. That's why you kena gunakan corong turas. Okay. So, corong turas dia akan masuk dengan lebih padu lah. Maksudnya dia akan masuk dengan lebih tepat. So, apa yang korang kena buat pula selepas semua kat dalam bikar ni korang tuang. Okay. Awak kena guna air suling untuk basuh, rinse lah dalam bahasa dia, bilas corong turas yang korang guna tadi. Supaya apa? Supaya garam-garam kalau pun ada lagi garam natrium karbonat tu kat sini, dia akan jatuh masuk dalam juga. Faham tak? So, selepas itu anak-anak, bila dah awak masukkan air suling ni, dah nak dekat-dekat dengan dia punya tanda aras dia ni, kat kelalang volumetrik ni, korang kena stop dulu. Bila dah nak dekat, korang stop. Jangan gunakan air suling yang besar tu untuk korang masukkan. Okay? Apa yang korang kena buat ialah korang kena gunakan penitis. Kenapa guna penitis? Penitis ni ada apa? Alah, ni air suling lah. Okay? Gunakan air suling, nak masukkan air suling untuk dapat betul-betul kat meniskus dekat aras dia ni.
Okay, tanda senggatan dia ni awak kena gunakan peniti. Kenapa? Supaya awak boleh kontrol, jangan terlebih pula. Kalau dah terlebih, dah tak sah. Dia punya kepekatan dah akan jadi lain. Faham? Awak masukkan penitis supaya awak boleh kontrol titisan air tu yang masuk supaya tepat-tepat pada dia punya senggatan. Okay, aras meniskus. Okay, so bila dah sampai sini, awak gunakan penutup untuk tutupkan lah kelalaman volumetric ni. So what you have to do is you goncangkan. You goncangkan apa tujuan? Supaya semuanya larut dan juga awak akan dapat hasilkan 500 cm padu 0.5 mol per dm padu. Awak nak campurkan semuanya, awak nak sekatakan semua. Faham Okay, so dapatlah awak larutan garam natrium karbonat 500 cm padu 0.5 mol per dm padu. Faham Tapi kalau dalam makmal, dia tak payah kita goncang-goncang, susah goncang-goncang dengan tangan tau. Dia ada satu alat tau. Benda ni awak kelalaman volumetric ni dia akan ada satu alat tu untuk goncangkan dia. Kita kena letak satu benda di satu alat tu untuk penggoncang dia tu. Okay, dekat satu dia punya macam tempat untuk menggoncangkan, kat dalamnya ada satu bahan. Dia akan awak on benda ni, benda ni akan gedung untuk campurkan, untuk sekatakan. Untuk larutkan pepejal yang awak guna tadi. Faham okay. Harap faham lah. Ini cara dia. Okay, cikgu ulang. Mula timbang berapa pepejal tu. Okay, lepas tu pepejal tu tak dalam bikar, masukkan suling. Kacau-kacau, lepas tu masukkan ke dalam suling. Jangan lupa suling tu kita rinsekan corong turas tu. Kita tak tambahkan air sampai nak dekat meniskus. Sampai nak dekat meniskus ni kita stop, kita gunakan peniti supaya kita tak melebih. Sudah sampai peniti, tutup goncang-goncang, dapatlah yang kita nak. Itu je. Okay. That's not that hard. Okay. Contohlah kalau cikgu cakap kan macam ni kan. Macam mana kita nak tahu jisim yang kita perlukan cikgu? Macam mana nak kira jisim? Okey, nak kira jisim senang saja anak-anak. Sekejap cikgu tukar. So, cikgu kekalkanlah soalan tu Cikgu kekalkan soalan ni. Kita nak sediakan 500 cm padu 0.5 mol per dm padu. Sekarang ni cikgu nak ajar nak kira jisim pepejal natrium karbonat yang diperlukan. Okey, yang diperlukan. Okey, macam mana kita nak kira? Okey. Yang pertama, cari bilangan mol. Okey. So, bilangan mol macam mana nak cari cikgu? Kita gunakan apa yang kita nak tu. Okay. Kalau korang perasan, yang ni ialah V. Yang ni ialah M. So, V dengan M. Ingat lagi tak persamaan kimia yang berkaitan dengan V dengan M? MV. Okay. So, awak kena gunakan formula N sama dengan M darab V. N ini ialah bilangan mol. Kita nak tahu bilangan mol dia. So, bilangan mol yang kita nak, MV. M ni kita dah tahu. M yang kita nak ialah 0.5. So, yang ni ialah 0.5. Volume dia pula. Ingatkan cikgu cakap volume dia mesti kena tukar kepada dm padu. So, 500 cm padu akan jadi 0.5 dm padu. Betul tak? So, 0.5 darab 0.5 awak akan dapat 0.025 mol. Betul tak? Saya kirakan sekejap ya. 0.5 darab 0.5. 0.25, sorry. Okey, yang ni adalah 0.25. Okey, 0.25 mol. So, maksudnya natrium karbonat yang kita perlukan ialah 0.25 mol. Okey, kita dah dapat dia punya bilangan mol. Sekarang ni, daripada bilangan mol, kita boleh kirakan jisim. Sebab kita nak jisim kan? Sebab benda tu bahan tu pepejal. So, kita kena ambil melalui jisim dia. So, guna formula apa? Okey, kalau berkaitan dengan jisim, ingat tak? Jisim sama dengan bilangan mol darab dengan J. Ni JMR ke JFR ke JAR? Ni ialah JFR. Okey, so bilangan mol dia berapa? 0.25 tadi yang kita kira. Sebab kita dah tahu kita nak buat banyak tu. JFR dia pula, okey. Na2CO3. Na2, 2 kali 23 sebab natrium ialah 23. Tambah dengan seketul karbon dioksida. Karbon. Karbon ialah 12. Tambah dengan 3 ketul oksigen. 3 darab 16. So, dah. Cuba korang buat pengiraan berapa? Korang akan dapat berapa? Okey. Cikgu buat pengiraan cikgu 2 darab 23
16 darab 3, 48 tambah dengan 46 tambah dengan 12. So 106. So dekat sini ialah 106. 0.25 darab dengan 106. So 0.25 darab 106 pula. So 105 0.25 sorry. 0.25 darab 106. 0.4. So maksudnya korang perlukan 0.4 gram natrium karbonat. So korang gunakan penimbang, korang timbanglah 0.4. So yang natrium karbonat yang kita perlukan ialah 0.4. Nah, faham tak? Itulah caranya. Alright. Yang ni pula penyediaan larutan PIY melalui pencairan larutan aqueous. So sekarang ni kita gunakan yang kaedah yang kedua, iaitu pencairan daripada larutan stok tu kan. Okay. So dia macam ni tau. Dia pasal apa tau? Kalau benda daripada larutan stok yang pekat, kita of course kena tambah air. Dua-dua pun kena tambah air. Okay. So daripada larutan stok yang pekat tadi, kita kena tambah air untuk menjadi lebih cair. So kalau korang nak tahu apa yang ditunjukkan kat sini, okay, contohlah dekat dalam satu bekas tu. Contohlah cikgu kata, ini adalah larutan macam mana kita guna tadi, larutan natrium karbonat. Okay. Dalam larutan natrium karbonat tu, contohlah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 biji 6 biji mol lah kalau nak kata lah. 6 biji mol larutan natrium karbonat. 6 biji mol natrium karbonat ataupun bilangan mol larutan ialah 6 biji lah. Nak bagi faham 6 biji. Okay. So, let's say lah awak tambahkan air. Awak tambahkan air untuk mendapatkan larutan yang awak nak. Okay. Awak tengok awak guna bekas yang sama. Awak punya air akan bertambah. Tetapi ketulan natrium karbonat tu tetap ada 6 ketul. Faham tak? 6 ketul. Ni 6 ketul. So, apa yang cikgu nak cakapkan kat sini ialah anak-anak, walaupun korang tambah air, bilangan mol tidak akan berubah. Yang berubah hanyalah kepekatan saja. Poin penting ialah bilangan mol tidak berubah. Yang hanya berubah ialah kepekatan sahaja yang berubah. Awak faham tak? Okay. Yang berubah hanyalah kepekatan. So maksudnya walaupun korang masukkan air, natrium karbonat tadi masih lagi sama bilangan ni kat dalam ni. Okay, 6 ketul. Tapi air je tambah banyak. So maksudnya sekarang ni, yang ni pekat, yang ni lebih kurang, yang ni akan kurang pekat daripada yang atas. Tapi bilangan mol tetap sama. Ingat bilangan mol sama. Bilangan mol sama. Kepekatan sahaja yang berbeza. Okay. So, macam mana pula yang ni kita nak gunakan formula apa pula cikgu? Okay. Awak tengok kat sini. Right. Bilangan mol kita gunakan, masih lagi kita gunakan formula N sama dengan MB. Ini asas dia. So, maksudnya, yang ni ialah larutan yang ada 6 biji yang awal-awal tadi. Okay. Yang ni kita panggil larutan stok. Okay. So, macam mana nak kira dia punya bilangan mol? Tetap sama, kita gunakan N sama dengan MB. Okay. Alright, bila korang tambah air, cikgu nak bagi awak faham tambah air. Masih bekas yang sama, tapi air dia lebih banyak. Tapi ketulan dia tetaplah ada 6 biji. So, nak kira bilangan mol natrium karbonat yang kat sini pun tetap sama. Awak kena gunakan N sama dengan MB juga. Betul tak? Tetapi sekarang ni anak-anak, kepekatan ni dah lain. Yang ni yang dah dicairkan lah. Kepekatannya ni rendah. Okay. So, cikgu tulis kepekatan tinggi. Yang ni kepekatan lebih rendah. Sebab apa? Dah tambah air. Okay. Cikgu ulang banyak kali. Cikgu ulang sekali lagi Bilangan mol masih lagi sama. Let's say kat sini bilangan mol dia ialah 0.5 mol. Kat sini juga masih lagi 0.5 mol. Yang hanya berubah ialah jumlah air, isi padu air ataupun kepekatan. Kat sini lain dengan kat sini lain. Betul tak? Tapi asas dia tetap juga N sama dengan NB. That is why untuk mengira kepekatannya, formula yang kita dapat terbitkan ialah M
M1V1 sama dengan M2V2. Okay. So, sebab M1V1 maksudnya bilangan mol yang pekat samalah dengan bilangan mol yang dah dicairkan. Yang ni adalah daripada stok. Yang ni adalah daripada yang dicairkan. Kenapa MV? Sebab MV tu maksudnya bilangan mol. Bilangan mol yang stok sama juga bilangan mol dengan yang dicairkan. Macam itulah maksud dia. Faham eh? That's why kita gunakan M1V1 adalah sama dengan M2V2. M1V1 inilah M stock V stock adalah sama dengan M2 M dicairkan dengan V dicairkan. Faham eh? Okey, itu kena faham dulu. Alright. So, formula ni yang kita akan gunakan. M1V1 sama dengan M2V2. Alright. Yang ni cara dia macam mana? Okey, yang ni senang sajalah. Kita kena kira lah isi padu larutan stok yang diperlukan. Okey. And then kita ambil lah larutan stok tu guna pipette. Kita kena kira dululah, nanti kira kejap kan kita tunjuk. Okay, kita kena kira lah guna pipette. Okay, kita ambil. Alright, lepas tu kita letakkan kat dalam kelalang volumetrik. Lepas tu sama je lah, tambah air suling. Lepas tu dah nak dekat tanda tu, gunakan penipis yang ada air suling ni. Lepas tu tutup, tu goncang. Gitu je lah, sama je. Tapi yang tadi pepejal, yang ni adalah larutan stok. Alright, cuba kita tengok yang ni. Okey, awak tengok masalah ni. Yang ni ialah kaedah pencairan tadi. Macam mana kita nak gunakan M1V1, M2V2. Kita nak gunakan M1V1 sama dengan M2V2. Macam mana tu? Okey, awak tengok kat sini. Dia kata darjah 6.30 menunjukkan 75 cm padu asid nitrik, 2.0 mol pediam padu yang dicairkan kepada X mol pediam padu. Maksudnya, yang ni ialah kepekatan yang kita tak tahu. Perkataan tak tahu. Apabila 25 cm padu air suling ditambahkan. Okey. Yang ni isi padu yang ditambahkan 25 cm. Hitungkan kepekatan yang apabila dia dah cairkan. So, ini maksudnya yang ni adalah larutan stok ni. Kan? Yang ni lah stok solution. Yang ni konon-kononnya stok lah sebab dia kata yang dicairkan. Maksudnya daripada asal yang ni dicairkan. Okey, kepada yang ini. So, maksudnya sekarang ni anak-anak, ingat tak cikgu cakap, yang belah kiri ni ialah stok. Yang belah kanan ni yang dicairkan. Sebenarnya awak nak buat kiri kanan pun tak ada masalah pun, tapi jangan keliru lah. Okey, yang ni belah kiri ni ialah stok So, maksudnya larutan stok dia, yang dah diketahui, molarity dia ialah berapa? 2.0. Okey, 2.0. V dia berapa? Ni V dia. Ni V1, ni M1. Okey, yang ni ialah M2, yang ni ialah V2. Okey. So sekarang V1 dia ialah kena tukar kepada DM padu. So dia akan jadi 0.075. Alright. So sekarang ni yang tempat dicairkan yang dia tanya. Dia tanya yang ni berapa? Betul tak? Berapa kepekatan bila kita dah cairkan? Dia kan? Alright. Okey, maksudnya awak faham kan soalan ni kan? Macam ni. Dia awal-awal dia ni 75 cm padu asid nitrik dengan kepekatan 2.50. Lepas tu dia tambahkan dengan 25 cm padu air suling. Sekarang ni kepekatan baru dia berapa? Itu soalan dia. Kena faham lah soalan tu Okey, so kita gunakan yang ni. Alright. So M2 tu yang kita nak cari soalan ni. So sekarang ni V2 yang setelah dicairkan. V2 ni anak-anak, awak kena tahu V2 ni bermaksud awak dah tambah kepekatan itu. Maksudnya V2 ni ialah isi padu stok tambah isi padu air suling yang baru tambah. Aku guna ayat ni, ayat kampung semula ni bagi kau faham. So, V2 dia ialah, yang stok tadi 0.75, 0.1, 2, 0.075 kan? Tambah dengan, ditambah berapa tadi? 25 cm padu. So, 25 cm padu ialah 0.025. Faham tak? Kita tulis elok. 0.075 tambah dengan 0.025. Faham? So, sekarang ni, kalau ikutkan kalkulator, kalau kirakan, cikgu settlekan yang ni dulu. Kalau ikut kalkulator, 0.75 darab dengan 2.0.
sama dengan ni 1.5. Ini ialah 1.5 belah kiri. M2 yang kita nak cari. Yang ni kalau kita tambah dia akan jadi 0.75. Ni 0, 7, 8, 9, 10, 0, 1. Dia akan jadi 0.100 lah kalau tambah ni. So, nak kirakan M2 macam biasa punya matematik lah. 1.5 bahagilah dengan 0.1. Faham? Okay. 0.5 bahagi dengan 0.1. Dia akan jadi 0.15 lah. Sorry ni salah ni. Ni kejap. Ni salah kira. Okay, better. Ini. Okay. 0.15. Sorry Yang ni ialah 0.15. 0.15. Okay, yang ni betul Okay, so 0.15. Alright, so 0.15 bahagi dengan 0.1 akan jadi 1.15. Okay, so jawapan dia kepekatan yang baru ialah 1.5 mol per dm padu. Inilah jawapan dia. So maksudnya kepekatan yang baru setelah kita tambahkan air kat stock solution tu ialah 1.5. Itulah. Alright. Penyelesaian masalahnya dia kata ni Kita tengok ni. Tentukan isi padu asid hidroklorik 2.05 yang perlu dipipetkan ke dalam sebuah kelalang volumetrik 250 cm padu untuk menghasilkan asid hidroklorik. Asid hidroklorik 0.2. Okey, isi padu. Alright. So, kalau yang ni pula, maksud dia macam ni lah. Dia kata asid hidroklorik. Tentukan isi padu hidroklorik 2.05 yang diperlukan, yang perlu dipipetkan ke dalam sebuah kelalang volumetrik 250 untuk menghasilkan asid hidroklorik HCl 0.2. Okey. So, maksudnya yang ni adalah stock solution. So, yang ni ialah M1. Betul tak? Yang ni pula dah automatically jadi V2 sebab dia memang nak yang 250 cm padu. Dia dah automatically jadi V2. So, yang ni pula ialah isi kepekatan yang baru iaitu M2. Okey. So, maksudnya sekarang ni kita masih menggunakan M1V1 sama dengan M2V2. Yang dia cari ialah isi padu acid stock solution tu. Yang ni dia tanya. Betul tak? So, what you have to do is kita masukkan formula. M1 tu ialah 2.0. V1 yang kita nak cari. M2 ialah dia nak jadikan stock solution tu 0.2 mol per dm padu kepekatan. Okey, volume ni awak boleh terus ambil 250 sebab itu memang 250 tu. Dia nak bina yang 250 tu. Maksudnya di akhir sekali bila tambah air suling memang kita nak sampai 250. That's why kita boleh terus je 250 ataupun kita kena tukar kepada dm padu iaitu 0.25. Faham? So, nak tahu V1 0.2 darab 0.25 bahagilah dengan 2.0. Jawapan dia 0.025 dm padu. Tetapi kalau nak tukar kepada cm padu dia akan jadi 25 cm padu. Faham? Cikgu kalau bagi jawapan dalam ni boleh selagi dia tak kata nak dalam dm padu ataupun cm padu tak ada masalah. Faham? Itu adalah satu contohnya. Okay? Alright, rasanya itu sajalah. Okay, itu saja untuk larisan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum.